رام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah antara waktu sembahyang yang agak berat untuk dilakukan. Dan apatah lagi pagi tadi hujan, tuan-tuan. Saya sendiri pun tak teringat saya bertugas pagi tadi. Pasal panas, tuan-tuan. Panas, lepas tu dia mai hujan. Tak tahu tempat tuan-tuan, tapi kami tadi di sana tu, di bahagian Langgak tu, hujan mana. Nak keluar daripada rumah, nak naik mutu tak lepas. Saya memang tak berapa rajin sangat bawa kereta kan. Saya lebih suka bike daripada bawa kereta. Maklumlah orang tua. Jadi apapun juga, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dapat sama-sama, mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, manusia satu masa nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ni adalah perkara yang maklum. Ianya adalah perkara yang sudah pun sedia maklum dan semua orang tahu untuk bertemu dengan Allah taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dia sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh
maka pasti dia akan merasai mati, kata Allah. Dan apabila dia mati esok, tuan-tuan, orang ni bila mana dia meninggal, bila dia jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Adapun nanti pada hari kiamat esok, kata Allah, disempurnakan segala balasan bagi dia. Dan maknanya apa-apa yang dilakukan oleh manusia semasa hayat dia, maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, dan tuan, bagaimana pada ayat ni lebih spesifik, ayat ni dia lebih khusus lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada hamba-hamba dia lagu mana untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata watazawwadu, dan hendaklah kalian semua membuat bekalan, kata Allah. Dan tuan, persoalan sekarang ni bekalan yang macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tak sebut secara khusus, tetapi Allah Ta'ala sebut secara general. Tuan-tuan, ianya hanya secara luaran saja. Allah Ta'ala kata wa tazawwadu, dan hendaklah mereka buat bekalan, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekalan itu adalah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, lalu apa dia yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala esok-esok ni? Kerana dua perkara ni adalah perkara yang tidak boleh dielak oleh manusia. Yang pertama adalah melalui hari-hari tua. Dan tuan, yang ni dia tak boleh lari, yang ni dia tak boleh elak. Kalau benda-benda yang lain dia boleh elak lagi. Dan tuan, dia nak tubuh badan sehat, dia tak mau penyakit mai kat dia, dia makan suplemen itu, dia makan suplemen ini. Macam-macam exercise, riyadhah yang dia buat. Dan tuan, kerana apa? Kerana nak menyihatkan tubuh badan dia. Dan tuan, tapi bila sebut tua ni adalah benda yang tak boleh untuk dielak oleh manusia, kata Nabi SAW. Dan apabila dia dah sampai kepada waktu tua, dia akan pi pula kepada satu lagi yang namanya adalah kematian. Dan tuan, ni dua perkara yang tak boleh dielakkan oleh manusia. Berkuasa macam mana pun, sihat macam mana pun, kaya macam mana pun, dia akan lalui dua perkara ni. Satu tua, yang keduanya dia akan mati lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, lalu apa dia perkara yang kita nak bawa kepada Allah Ta'ala ni? Dan tuan, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang perlu disempurnakan oleh seseorang hamba itu. Dan tuan, apa dia tiga perkara ni? Yang pertama adalah soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Matan Zubat. Dan tuan, kitab Matan Zubat ni dia adalah matan yang menerangkan kepada kita hukum hakam berdasarkan kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, dia sebut pada awal-awal karangan kitab dia, dia kata apa? Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi seseorang insan itu
adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia menjadi benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bekalan yang pertama sekali yang perlu ada bagi semua manusia adalah bekalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu iman tu apa dia? Iman ni dia adalah mempercayai Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dia. Dan tuan, maknanya tidak ada benda-benda lain yang lebih berkuasa, melainkan yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kemudian dia berkeyakinan bahawa yang menjadikan seluruh alam ini dan yang memberikan manfaat serta yang memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kemudian dia beriktikad, dia berkeyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka ini adalah menjadi asas kepada kehidupan seseorang. Dan tuan, kalau tak ada hak yang ni, buatlah apa pun juga amalan, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Taala sebut perihal orang yang tak beriman ni. Tuan-tuan, sebab itu kita syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, kerana kita dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, ada orang dia kata, beriman apa Ustaz? Dia kata, no, beriman apa dia kata, mengaku Allah sebagai Tuhan, kemudian mengaku Rasul sebagai utusan Allah, tapi buat dosa situ, dia kata. Lepas itu dia pergi tinggal sembahyang lah. Ni jenis tak beriman, dia kata. Dan kita kena perbetulkan istilah itu. Dan sebab itu kalau kita membaca kitab-kitab mengikut dia punya subjek dia. Dan kita ada subjek tauhid, kita ada subjek fiqh, kita ada subjek tasawuf. Dan semua subjek-subjek ini mempunyai istilah-istilahnya yang tersendiri. Dan maka samalah tadi yang kita sebut, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata beriman apa? Dia kata buat maksiat, lepas itu tinggal sembahyang, lepas tu buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila seseorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak melazimkan dia tidak akan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Kerana iman ni adalah bab berkenaan dengan i'tiqad, pegangan dia. Dan kerana tu bila mana ada satu orang sahabat, bila dia kena hukuman had oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila orang duk bercakap benda yang tak baik berkenaan dengan sahabat ni, dan Nabi kata, la taqulu syai' lahu, kamu jangan kata apa-apa kepada dia, kerana walaupun dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tetapi di dalam hati dia masih lagi ada rasa iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu dalam kes yang kita sebut tak sah ni, bila dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tiba-tiba dia tinggal sembahyang. Dan kita terus picok dia orang yang tak beriman. Dan salah istilah tu. Sebab itu disebutkan dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana ulama sebut berkenaan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan
kalaulah dia tinggalkan sembahyang itu adalah kerana dia malas. Tuan-tuan, dia malas. Ada orang yang dia malas nak mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, bukan dia tak mau sembahyang, bukan dia tak percaya kepada sembahyang, dia malas nak dirikan sembahyang. Tuan-tuan, orang yang macam ni, maka kita minta supaya dia bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, bukannya dia tak beriman, kita suruh dia istitabah. Kita minta dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana dia melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau dia tinggalkan sembahyang, kemudian dia kata, saya tak mau sembahyang kerana sembahyang ni tak ada dalam agama, kerana sembahyang ni tak wajib. Tuan-tuan, dia pegang macam tu, padahal sembahyang wajib, padahal sembahyang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pada masa tu barulah dia jatuh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dia telah merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini kita akan bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tadi kita sebut dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala dia sebut bagaimana keadaan orang yang tidak ada iman di dalam dada dia. Dan subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa kebaikan yang mereka lakukan pada Allah, apa-apa pun juga kebaikan yang mereka lakukan, ianya adalah ibarat fata morgana, kata Allah. Dan tuan, fata morgana ni bahasa sastra, kan? Fata morgana ni bahasa sastra, Sebab itu kalau nak karang surat rasmi, kita jangan bagi Tok Wan kita karang kitab, karang surat mana. Nanti mula dia bawa keluar, Assalamualaikum syahdan kepada yang dirindui, dia kata. Bahasa tu bahasa lama. Tuan-tuan, fata morgana ni nak cerita macam mana? Mungkin ada di sini guru ataupun sebagainya. Tuan-tuan tak tahu apa dia, terjemahan fata morgana ni yang sebenarnya dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sarabun itu disebut sebagai fata morgana. Dan tuan, fata morgana ni lagu mana? Sebagaimana yang kita lihat pada waktu sekarang ni. Dan tuan, pada hari ni cuaca agak sedikit panas. Dan tuan tengok, bila kita bawa motor, bila kita bawa kereta, dekat depan tu macam dia ada air kat depan tu. Dan tuan, nampak macam ada benda beralun dekat depan tu. Dan tuan, tapi bila kita pergi ke depan, tengok tak ada. Nanti kita nampak lagi kat depan sana, dia pi lagi, dia pi tengok tak ada pun benda tu. Tuan-tuan, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ada iman di dalam dada dia, maka dia itu ibarat haba'an mansura, kata Allah. Dia punya amalan dia berterbangan sebagaimana debu-debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi bila mana satu orang dia masih mempunyai iman kepada Allah, maka selama itulah dia masih lagi berpeluang mendapatkan tempat yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok sebagai Rabi'atul Adawiyah. Dan tuan, Rabi'atul Adawiyah ni masya-Allah, dia beriman, tuan. Macam kita sebut tadi lah, dia beriman dengan Allah. Dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang tahu kisah ni.
Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah dia adalah seorang waliyah, seorang wali daripada kalangan orang perempuan. Tuan-tuan, bila sebut wali-wali ni dia bukanlah benda yang orang kata pelik ataupun sebagainya. Orang kita, tuan-tuan, bila sebut wali ni dia akan terbayang pada kepala dia, ini adalah orang-orang yang pelik di dalam masyarakat Melayu kita. Wali Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wali-wali Allah itu adalah mereka orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan mereka istiqamah dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi itu yang boleh jalan atas air, kemudian yang boleh terbang dekat langit. Lepas itu dia boleh berjalan ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Tuan-tuan, yang tu namanya adalah karamah. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Tetapi orang-orang yang arif billah, para awliya, tuan-tuan, perkara tu dia letakkan di samping dia, dia ketepikan perkara tu. Pasal apa? Yang penting adalah perhubungan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah sebelum dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan semua orang tahu cerita ni. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah dia adalah gundik kepada raja. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah dia ni penari di istana. Tuan-tuan, hidup dia bergelumang dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ringkas cerita, bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dorong hati dia supaya menjalani jalan tasawuf. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana perkataan-perkataan Rabi'atul Adawiyah semuanya menunjukkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pernah satu hari bila Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dia mai kepada Rabi'atul Adawiyah malam tu, maka mereka bercerita berkenaan dengan agama. Mereka bercerita berkenaan dengan hukum hakam agama. Tuan-tuan, depa sembang tu sampailah waktu subuh. Tuan-tuan, bila dah sampai waktu subuh, depa pun sembahyang. Maka lepas sembahyang, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tanya kepada Rabi'atul Adawiyah, "Wahai Rabi'ah, apa pandangan kamu bila kita bersembang soal agama daripada malam sampai ke subuh?" Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah dia kata apa? "Wahai Hasan," dia kata, "kita telah melakukan kerugian yang besar." Dia kata. Dan dia kata kita telah melakukan kerugian yang besar. Dan tuan, Imam Hasan Al-Basri tanya, macam mana boleh jadi lagu tu? Dan tuan, maka kata Rabi'atul Adawiyah, alangkah indahnya kalau malam-malam hari kita isikan dengan berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menangis kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia jadi orang yang begitu fana, dia menjadi orang yang begitu tenggelam dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok bagaimana satu orang yang mula dia orang yang bermaksiat, yang akhirnya menjadi orang yang istimewa pada sisi Allah. Ini adalah kerana iman di dalam dada dia menyebabkan dia jadi orang yang istimewa pada sisi Allah. Dan tuan, maka yang pertama adalah bekalan iman kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, manakala yang kedua, ni bekal yang kedua.
hendaklah seseorang itu dia memperbanyakkan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam nak beramal ni kena jaga dua perkara. Dalam beramal ni, dan orang ni dia suka beramai, tuan-tuan, tapi ikatan amal adalah ilmu. Tuan-tuan, ikatan amal ilmu. Kalaulah amalan itu dilakukan atas dasar kejahilan, tuan-tuan, amalan tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan tuan, kitab Majmu' ni pun sama. Dia adalah kitab yang besar menerangkan hukum hakam berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Dan tuan, Imam Nawawi kata apa? Orang yang beramal ni tapi bila mana dia tak ada ilmu, dan tuan, dia buat itu dengan kejahilan dia, dan tuan, maka amalan dia sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu dalam beramal ni, dan tuan, kita kena pastikan apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan tuan, macam tak syak ni, kita sembahyang, tu imam dia baca surah Sajadah, tiba-tiba sampai ayat wahum la yastakbirun, dia pun sujud, maka hak lain pun ikut sujud. Dan tuan, dia tahu kenapa kena sujud tu, dia tahu. Kerana orang ni dia sujud sajadah, kerana tu dia kena sujud. Dan Nabi SAW sering pada tiap-tiap pagi Jumaat, Nabi akan membaca surah Sajadah dan juga surah Al-Insan. Dan dia tahu perkara tu, maka amalan yang dia lakukan itu akan dikira pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu sembahyang ni kena takbiratul ihram lagu mana, dan dia tahu dia kena berdiri, dia tahu dia kena rokok, dia tahu semuanya apa yang dia lakukan berdasarkan kepada ilmu. Dan insya-Allah amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita kena pastikan bahawa kita kena senantiasa menambahkan lagi maklumat kita terhadap agama ni, supaya kita boleh melakukan amal tersebut berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beramal ini, dan dia kena memperbanyakkan amal kepada Allah. Tuan-tuan, ada orang yang dia pilih-pilih amal, ada juga. Dan sebab itu bulan Ramadan hari tu ni penuh masjid, kan? Penuh masjid, kan? Sampaikan apa ni, tahajud, qiyamul lail penuh. Tuan-tuan, kalau boleh lepas ni kita ubahlah. Ubah, jangan bagi ibadat yang bermusim. Tuan-tuan, saya selalu sebut, kita bukan hamba siapa-siapa. Kita bukan hamba Ramadan. Kita bukan hamba Lailatul Qadar. Kita bukan hamba hari Isnin dan juga Khamis. Dan kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, bulan Ramadan subuh ramai sampai separuh masjid. Ada masjid yang kecil sikit tak celui lah. Nak tak celui, tapi dia mai Idul Fitri, ya tak? Lagu tu dia tak berubah. Satu saf, dua saf, dia tak penuh. Tuan-tuan, maka perbanyakkan amal kepada Allah. Dan Nabi SAW sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan pandang remeh, jangan pandang rendah kepada apa pun juga yang namanya adalah kebaikan. Dan tuan, kerana apa?
Kerana kita tak tahu mana dia amalan yang benar-benar akan diterima pada sisi Allah. Tuan-tuan, sebab itu ada satu cerita Khalifah Harun Ar-Rashid. Tuan-tuan, Khalifah Harun Ar-Rashid ni, dia ada penasihat agama. Tuan-tuan, penasihat agama kepada Khalifah Harun Ar-Rashid bukan orang sembarangan. Tuan-tuan, yang mengelilingi dia ni adalah ulama-ulama besar semua. Tuan-tuan, semua ni jenis ulama-ulama yang masyhur. Tuan-tuan, tapi walaupun ulama-ulama besar ni berada di sekeliling Khalifah Harun Ar-Rashid, tuan-tuan, selama yang dia belajar ni dia tak boleh amai ilmu yang dia belajar. Tuan-tuan, walaupun dia dikelilingi oleh tok-tok guru besar. Tuan-tuan, lagu kita ya, semua lagu kita. Nanti bila mai apa ni ulama luar negara ke apa ni rebut nak salam ni. Berebut nak salam ni tak lama lagi. Guru kita nak mai Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pada hari haul Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Tuan-tuan tengok ni orang bagi rapat punya. Tuan-tuan, tapi tok imam dekat kampung kita buat tak tahu ah. Tok lebay dekat kampung kita buat tak pandang ah. Tuan-tuan, jangan macam tu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu di mana letaknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Khalifah Harun Ar-Rashid dia ni berguru dengan semua guru-guru besar. Tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia belajar sehinggalah satu hari. Dan satu hari dia duduk dengar ada benda berlari dekat atas istana dia. Orang ada benda berlari atas istana dia. Dan dia pun panggil tukang masak dia. Tuan-tuan, tukang masak dia panggil tukang masak. Dia panggil, dia kata, "Weh, dia kata, apa dia benda yang berlari atas istana aku ni?" Tuan, tukang masak ni kata, "Lembu tuan aku." Lembu yang berlari ke atas ni lembu tuan aku. Dia kata, mustahil. Dia kata, takkan lembu boleh khabat naik apa ni sampai atas bumbung. Dia kata, mustahil lah. Dia kata, takkan lembu boleh naik atas ni. Dan akhirnya tukang masak ni kata, apa tak mustahil tuan aku. Dia kata, kalau Allah mengkehendaki tak mustahil. Dan tak mustahil juga bila Allah mengkehendaki. Tuanku yang mulia yang sekarang ni duduk di atas takhta, nanti esok bila berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia akan memperhinakan tuanku dengan dimasukkan tuanku ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Khalifah Harun Ar-Rashid dia tersentak, dia terkesan dengan perkataan tukang masak ni. Tuan-tuan, sehinggalah nama Harun Ar-Rashid meniti di bibir-bibir kita, cerita berkenaan dengan kesalehan dia. Tuan-tuan, ini adalah kesan daripada siapa? Perkataan daripada tukang masak di istana, bukan daripada guru-guru besar yang mengelilingi Khalifah Harun Ar-Rashid. Tuan-tuan, maka kerana itu dalam bab beramal, memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua bekalan yang kita sebut. Dan yang ketiga adalah bekalan menyuci jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bersihkan hati kita, kerana dia ada kaitan dengan dua perkara yang kita sebut tak sah ni. Tuan-tuan, dia ada kaitan dengan iman, kemudian dia ada kaitan dengan amal yang kita lakukan kepada Allah. Tuan-tuan, sucikan hati daripada hasad, dengki. Sucikan hati daripada ujub, daripada riya, daripada takabur, daripada sum'ah. Tuan-tuan, benda-benda hati ni tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang tahu, melainkan diri kita sendiri yang tahu. Tuan-tuan, kita dapat rasa benda ni. Bila jiran kita dia beli kereta baru misalnya, dan dia beli kereta baru, tiba-tiba kita yang berpeluh. Dia beli kereta baru, kita
je kat dia. Tuan-tuan, ni namanya apa ni? Perasaan yang macam tu apa nama dia? Tuan-tuan, itu namanya adalah hasad dengki. Tuan-tuan, maka kerana tu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita pergi ke majlis-majlis orang, ni banyak majlis-majlis open house nak dekat habis raya ni. Tuan-tuan, punya banyak open house ni, kita tanya dengan kawan kita, hang puasa 6 habis ke? Dia kata tak habis lagi dah. Ada baki lagi, kan? Berapa baki lagi? Ada 6 hari lagi dia. Kata hang ni. Dia kata ada 6 hari lagi. Maknanya dia tak mula apa lagi. Dia kata nak mula macam mana Zak? Dia kata nak mula puasa tang tu kenuri, tang ni kenuri dah, tengoklah dia kata. Nantilah nanti buat perhabis terus lagu gamak dia kata. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita pergi kat majlis orang, kemudian kita pakai pakaian yang ialah pakaian baru, mahal, branded, yang ada jenama. Tuan-tuan, masuk dalam majlis, tiba-tiba kita duk berasa, kita duk berasa orang lain tak ada baju yang kita pakai tu. Tuan-tuan, kita duk berasa hang ada baju ni. Dia ada rasa macam tu. Tuan-tuan, kalau ada perasaan yang macam tu namanya apa tu? Yang tu namanya adalah takabur. Tuan-tuan, bila ada rasa macam tu, cepat-cepat istighfar kepada Allah, bersihkan hati kita. Tuan-tuan, kemudian kita ibadat. Bila ibadat, kita suka orang tengok amalan kita. Tuan-tuan, kita ibadat, kita suka tunjuk amalan kita kepada orang. Tuan-tuan, ni nama apa ni? Perasaan yang macam tu apa nama ni? Tuan-tuan, itu namanya adalah riak. Tuan-tuan, kerana tu bersihkan hati daripada rasa riak tersebut. Tuan-tuan, orang yang menyempurnakan 3 perkara yang kita sebut tadi, iman kepada Allah, kemudian dia memperbanyakkan amal kepada Allah, kemudian yang ketiga dia menyucikan jiwa dia kepada Allah Ta'ala. Dan ulama kata maka inilah dia bekalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dibawa esok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka bekalan tu dia tak banyak, hanya 3 sahaja. Maka mudah-mudahan dengan 3 perkara ni, maka kita akan menjadi insan yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan juga kita semua dihimpunkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi cukup dulu setakat itu, insya-Allah nanti kita akan sambung nanti pada kuliah Jumaat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.